Kita sedia maklum dalam kepesatan teknologi dan juga perkongsian media sosial ini kita melihat banyak isu-isu yang melibatkan penipuan secara dalam talian ataupun skamer semakin berleluasa dan ada juga yang kerugian sehingga berjuta ringgit disebabkan oleh pelakuan skamer ini. Untuk kita bercakap tentang skamer di Malaysia, salah siapa saya maaf hati untuk kembali bersama dengan Tuan Ahmad Ziadi, Datuk Zaidun yang juga merupakan pengamal undang-undang di Tuan Asia dan juga Isam Cawangan Bangi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Sekali lagi kita bersama. Kali ini banyak tular di media sosial baru-baru ini dan juga perkongsian berkenaan seorang pempengaruh di media sosial juga berkenaan tentang skamer yang berlaku khususnya melibatkan penipuan dalam talian dan juga melibatkan perbankan, isu-isu perbankan. Tapi secara asasnya bagaimana Tuan Ziadi boleh gambarkan isu skamer yang sedang berlaku pada ketika ini di Malaysia? Pertamanya saya setuju sekiranya kalau kita boleh melihat daripada banyak aspek. Pertamanya adalah aspek yang sebenar yang perlu kita tahu adalah bukti sebenar ataupun dapatan sebenar. Seperti yang Cik Ismail bagi tahu tadi adalah tentang satu posting yang tular kan tentang kehilangan wang dalam financial institution. Isunya adalah tentang apakah dapatan sebenar ini telah dipersembahkan semuanya oleh mangsa ke, oleh scammer ke ataupun oleh orang defendant lah, kita panggil pihak bank. Tempat yang terbaik untuk menentusahkan dapatan sebenarnya adalah mahkamah. Sekiranya di mahkamah dia akan mengesahkan, okey, pertamanya mahkamah akan mengesahkan sama ada memang melibatkan skamer pihak ketiga, tetapi adakah bank perlu bertanggungjawab ataupun tidak? Untuk dia ada duty of care, ada tanggungjawab untuk memastikan skam itu tidak berlaku ataupun skam itu dilakukan oleh pihak ketiga tetapi bank tidak perlu bertanggungjawab kerana ianya ada consent, ada klik link dan sebagainya. Ataupun ketiga sebenarnya adalah breach of SOP, maknanya kemungkinan SOP sahaja tidak berlaku. Untuk menjawab sama ada kita boleh tahu apakah yang akan berlaku seterusnya, yang paling penting adalah orang yang mangsa perlu mengambil tindakan. Dan mahkamah akan mempersembahkan segala bukti, dapatan, hujahan dan mahkamah akan menentukan siapa yang perlu dipersalahkan dan siapa yang perlu dipertanggungjawabkan. Cuma dalam isu ini saya melihat ia ada dua isu dan juga dua elemen undang-undang iaitu sivil dan juga jenayah. Kita boleh mungkin tindakan saman sivil boleh dilakukan kepada pihak institusi keuangan yang cuai dalam penyediaan kemudahan perbankan ataupun kita boleh melaporkan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan tuntutan dan juga tindakan jenayah. Jadi dalam perihal ini yang mana pemberat yang lebih boleh memberikan gambaran dan juga boleh memberikan kelebihan kepada pengadu? Pertama sekali, itu sebab perkara paling pokok adalah untuk kita menentusahkan sama ada ianya adalah civil in nature, ini adalah tindakan sivil ataupun tindakan jenayah. Saya suka untuk merujuk kepada Seksyen 415 dan 420 Kanun Keseksaan. Dalam Seksyen 415 dan 420 Kanun Keseksaan ada tiga elemen yang paling penting. Ini adalah elemen yang kita betul-betul boleh ikut dan jadikan contoh. Secara simplifikasi saya bagi, pertama, berlaku pemberdayaan, kedua, berlaku perubahan pemindahan harta, ketiga, berlaku kerugian. Cukup tiga elemen ini, maka ianya adalah satu jenayah. Tetapi sekiranya tidak ada cukup tiga elemen ini, anda merasakan ianya adalah satu kecuaian, satu tindakan yang ada konsen tapi kemudiannya tidak wujud persetujuan itu, maka ianya boleh civil. Dan tidak mustahil, ada banyak keadaan juga boleh dibuat di dua-dua platform tersebut, di mahkamah jenayah dan mahkamah sivil. Menjawab soalan Cik Ismail, saya tak rasa alternatif itu adalah alternatif yang subset. Maknanya kalau buat satu tak boleh buat yang lain. Boleh buat di dua-dua tempat. Disekalikan. Asalkan elemen itu tercapai, tiga elemen yang saya katakan tadi. Apakah institusi keuangan boleh menghindarkan liability terhadap kejadian ini? Saya boleh katakan sampai ke hari ini saya merasakan isu pasal skam pihak bank ini masalah yang paling besar dan berlaku adalah tindakan daripada mangsa. Saya boleh katakan kepada Cik Ismail, bila mereka dah kerugian hampir 100,000, 200,000 atau banyak, mereka tidak mahu mengambil tindakan seterusnya yang boleh memberikan kos yang lebih besar. Sebab pihak bank ini adalah satu institusi besar, institusi kewangan yang besar. Mereka juga ada mempunyai peguam-peguam yang akan membelakangi mereka ataupun akan memastikan kes mereka itu ada pembelaan. Mungkin apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka tidak dapat untuk membuat satu aturan untuk membawa kes ini ke tempat yang lebih besar, mungkin di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan. Ini yang menyebabkan sama ada kita tak dapat menentukan sahkan sebenarnya ini adalah salah bank ataupun tidak. Until and unless kes ini dibawa ke mahkamah dan mahkamah mengesahkan. Walaupun ada skam pihak ketiga, tetapi bank mempunyai duty of care untuk memastikan skam ini tidak berlaku.
ada sahaja satu keputusan seperti itu, maka ini akan memudahkan kepada mangsa-mangsa lain seterusnya. Okey, bercakap tentang kebertanggungjawatan kepada duty of care itu, melalui tuntutan ataupun aduan oleh pengadu, bahawasanya amalan biasa dalam sesuatu pindahan transaksi keuangan adalah mesti adanya kod TAC yang dihantar kepada telefon untuk mengesahkan pindahan tersebut, ataupun adanya notifikasi ataupun apabila pindahan itu berlaku. Itu amalan kebiasaan. Tetapi dalam isu ini ia tidak berlaku seperti mana kebiasaannya. Jadi apakah itu akan menyebabkan liability ataupun duty of care kepada pihak perbankan? Pertamanya, kita tidak tahu, kita tidak dapat menentusahkan dapatan fakta yang sebenar. Dalam cerita-cerita mangsa-mangsa ini, kita perlu mengesahkan dapatan fakta yang sebenar. Itu sebabnya dalam soalan pertama tadi saya katakan mahkamah adalah tempat untuk anda mempersembahkan segala bukti tentang dapat TAC ataupun tidak dapat TAC. Kita hanya boleh mengesahkan dalam dapatan fakta di mahkamah. Saya boleh katakan pihak bank ini mempunyai satu tanggungjawab sebenarnya untuk memastikan amalan biasa dan amalan ini tidak terlalu ketat. Kerana apa? Kita juga ada kes-kes yang mana mangsa-mangsa ataupun pengguna-pengguna bank tidak boleh mengeluarkan wang dengan keadaan mudah, terlalu strict dan sebagainya. Mungkin membawa kepada kes lain pula. Maknanya tidak boleh berurus niaga dengan baik, transaksi perniagaan tidak boleh dijalankan dengan baik, aliran wang tidak dapat dijalankan dengan pantas, maka ianya membawa masalah kepada perkara lain. Bagi saya ini perlukan satu keseimbangan. Okey, kalau saya boleh katakan kepada Cik Ismail tentang TAC itu, ialah bank ni, perbankan ini, mereka mempunyai ramai kita panggil klientel ataupun pengguna-pengguna. Untuk mereka memastikan kesemua pengguna-pengguna ini mempunyai satu standard yang sangat tinggi, mungkin akan menyusahkan pengguna-pengguna yang lain. Tetapi saya percaya standard yang telah diletakkan sekarang ini adalah standard yang telah disahkan oleh Bank Negara Malaysia. Ada kemungkinan, saya boleh katakan kepada Cik Ismail, berlaku kes-kes yang sangat minoriti. Maknanya ada berlaku kita panggil breach of cyber security ataupun breach of apa-apa SOP yang berlaku. Tetapi saya boleh kata minoriti kerana Bank Negara Malaysia sangat tinggi pemantauannya terhadap bank-bank yang ada di Malaysia sekarang ini. Menjawab soalan Cik Ismail, untuk kita menentusahkan sama ada TAC itu ada ataupun tidak ada, mahkamah adalah tempatnya. Okey, melalui pembuktian dalam proses di mahkamah nanti. Apakah adanya kebarangkalian melalui pengalaman Tuan Sri sebagai pengamal undang-undang untuk mendapatkan mungkin daripada damage yang telah berlaku itu untuk mendapatkan kembali wang oleh pengadu ataupun oleh mangsa, ataupun sekurang-kurangnya untuk mendapatkan pampasan daripada mungkin pihak bukan saja pelaku tetapi pihak yang terlibat secara langsung dalam isu ini? Okey, ini yang menariknya Cik Ismail. Perkara tentang pemindahan transaksi wang ni, dia ada money trail. Bila saya kata money trail ini adalah satu cara untuk kita menjejaki ke mana wang itu dipindahkan. Saya boleh kata kepada Cik Ismail, walaupun skamer yang bertaraf dunia pun ataupun skamer yang bertaraf international pun, mereka akan tidak dapat menyelesaikan masalah money trail. Money trail ini adalah bagaimana wang itu dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat dan satu tempat yang seterusnya. Saya boleh katakan sekiranya kita dapat mengambil tindakan berdasarkan kepada ke mana wang itu pergi. Tak kisahlah kalau ada keldai akaun, saya dimaklumkan wang itu diserahkan kepada keldai akaun. Sebenarnya beliau itu pun tidak tahu akaun beliau digunakan atau tidak. Keldai akaun di bawah Seksyen 424, di bawah Seksyen 29/1 adalah juga merupakan satu kesalahan. Maknanya, pemilik akaun yang ada di Malaysia ini tidak boleh semudah dan sewenang-wenangnya hilang kad ATM, buat tak tahu saja buka akaun baru, akaunnya digunakan oleh orang lain pun tidak boleh. Maka apabila ada money trail ini ataupun penjajakan wang ini, kita boleh mendapatkan siapa pelakunya. Saya boleh katakan sekiranya wang hilang 100,000 dipindahkan kepada keldai akaun, kemudian pemindahan keldai akaun ada transaksi tunai. Maka tindakan perlu diambil kepada pemilik akaun yang mengeluarkan transaksi tunai ini. Maka akan datanglah pelaku-pelakunya, datanglah rupanya beliau pun tertipu dan terpedaya. Tetapi asalkan beliau sedar bahawasanya akaun itu tidak boleh digunakan lagi. Dan kemudian beliau akan tunjukkanlah, sebenarnya saya telah ditipu oleh pihak-pihak ketiga ini, saya telah dipaksa oleh pihak-pihak ketiga ini, maka kita boleh mencari siapakah betul-betul skamer yang ada dalam transaksi ini. Tuan, saya ada terbaca artikel yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berkenaan tentang perbandingan antara jenayah konvensional dan juga jenayah media baru ataupun bentuk baru ini. Mungkin kalau jenayah konvensional pelakunya itu kita tahu dan juga wujud, tetapi jenayah bentuk baru ini mungkin berlaku di Selangor tetapi pelakunya mungkin berada di luar negara ataupun mungkin berlaku di mana-mana lokasi yang lain. Jadi mengikut pengalaman Tuan Sri dalam menyelesaikan isu-isu jenayah secara dalam talian ini, apakah tempoh masa akan menyebabkan satu tempoh masa yang lama untuk penuntut ataupun mangsa itu mendapatkan keadilan bagi pihaknya?
Pertamanya untuk kalau menjawab pada soalan Cik Ismail tadi adalah sama ada masa untuk mendapat keadilan, saya boleh kata masa untuk mendapat keadilan tidak selama mana. Sebab dalam kes-kes yang melibatkan skam ini, mereka biasa tidak ada pembelaan. Maknanya bila kita buat satu pemfailan saman ataupun kita buat tindakan undang-undang dalam pihak berkuasa, mereka tidak ada alasan. Maknanya orang yang membuat penipuan ini tidak ada alasan. Sebenarnya pemilihan wang ini adalah sebabkan ini. Tak. Dia tidak ada alasan. Isunya adalah tentang adakah wang itu masih ada ataupun tidak. Menjawab soalan Cik Ismail, untuk mendapat pembelaan di mahkamah, untuk mendapatkan kertas judgement ataupun penghakiman, ianya tidak selama mana. Tetapi untuk memastikan wang itu tidak being dissipated, maknanya dikeluarkan ke tempat lain, itu masalah yang besar. Itu sebab saya katakan tadi, money trail is sangat penting. Maknanya bagaimana kita menjejaki wang. Sekiranya wang itu dapat dijejaki dengan segera, kemudian kita perlu mendapatkan perintah mahkamah untuk membekukan akaun itu dengan segera. Walaupun jenayah cyber itu ataupun jenayah baru ini berlaku di luar negara, tetapi proses pemindahan wang itu ada money trailnya, ada pergerakan wangnya. Maka segera untuk kita menghentikan pemindahan wang tersebut. Selain daripada isu jenayah komersial, sama ada sivil ataupun dalam isu jenayah ini, kita juga melihat ini juga melibatkan isu pelindungan data peribadi. Kerana banyak rungutan oleh pengguna-pengguna adalah berkenaan tentang mesej-mesej yang dihantar itu adalah breach of personal data protection. Jadi apakah Tuan melihat isu ini adalah lebih luas untuk kita gambarkan pencerobohan data peribadi juga sedang berlaku apabila nombor-nombor itu mudah diakses dan mudah dihubungi oleh skamer-skamer ini? Saya boleh katakan ini adalah antara sebab kenapa perkara ini boleh berlaku. Saya setuju dengan Cik Ismail. Sebenarnya perkara inilah menyebabkan bagaimana proses seterusnya menjadi satu penipuan dan sebagainya. Tetapi saya lebih percaya sebenarnya kalau sekiranya kesemua kita ataupun umum ada pengetahuan undang-undang yang lebih tinggi ataupun kita lebih berhati-hati, lebih cakna undang-undang, isu tentang Personal Data Protection Act ini boleh dipertingkatkan dengan lebih baik. Kenapa? Sebab Personal Data Protection Act ini kita melihat kepada tindakan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Contohnya, kita buat report kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa mengambil tindakan. Tetapi sekiranya kita betul-betul cakna tentang peruntukan dalam Personal Data Protection Act, kita sendiri boleh mengambil tindakan sivil sendiri. Supaya kita dapat memastikan tidak ramai skamer-skamer ini dapat mendapat data-data daripada orang lain. Persoalan tentang yang saya katakan tadi daripada awal tadi, Cik Ismail, adalah tentang kita sendiri kena bertindak. Kita mengharapkan bantuan pihak berkuasa, tetapi kita sendiri sebagai mangsa ataupun sebagai rakyat menyayangi orang lain, tidak mahu orang lain menjadi mangsa, kita perlu bertindak sendiri. Okey, jadi apakah ruang untuk kita melakukan tindakan sivil kepada institusi keuangan? Okey. Saya boleh katakan ianya adalah sesuatu yang sukar kerana in term of cost. Maknanya boleh saya katakan mungkin akan berlaku kita panggil pembelaan di pihak bank, sebab pihak perbankan juga mereka mempunyai pembelaan mereka sendiri. Saya boleh kata agak impossible, agak mustahil untuk pihak perbankan tidak memberikan pembelaan. Sebab dalam kes ini pihak pembelaan agak jarang untuk dikatakan pihak perbankan ini adalah skamernya. Tetapi mungkin pihak perbankan mengatakan skamer itu adalah orang lain, pihak ketiga, tetapi adakah mereka ada tanggungjawab untuk memastikan skamer itu dipertindakkan dan mereka perlu bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh skamer tersebut. Menjawab soalan Cik Ismail, tindakan perlu dibuat. Sama ada harapannya tipis ataupun tinggi, saya boleh kata ianya perlu dibuat supaya ada satu presiden. Okey, rundingan di luar mahkamah mungkin boleh dilakukan? Contohnya, semula? Rundingan di luar mahkamah mungkin boleh dilakukan? Tindakan perlu dibuat terlebih dahulu. Kemudian perjalanan seterusnya mungkin akan ada rundingan di luar mahkamah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ditindakan, maka pihak bank merasakan tidak ada apa-apalah. Maknanya sekadar satu posting di media sosial sahaja. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Ziadi kerana perkongsian berkenaan tentang skamer di Malaysia salah siapa. Apa yang penting adalah untuk kita sentiasa berhati-hati dan memastikan perlindungan kepada segala peranti dan juga akaun yang kita miliki itu berada pada tahap keselamatan yang terbaik untuk perlindungan peribadi. Terima kasih Tuan Ahmad Ziadi bersama dengan kami dan juga terima kasih kerana memberikan gambaran berkenaan perkara ini.